Baik, kita kembali bersama Menerusi Sampai Pagi dan terus beralih ke segmen Cyber Security Brunei. Satu topik yang cukup menarik kita bawakan hari ini, Hani. Kita ni akan terus juga memberikan pendedahan dan juga pengajaran kepada masyarakat kita ni waspada menggunakan Wi-Fi awam. Ya, bersama dengan kita, tetamu kita pada pagi ini Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz, seorang pegawai operasi kanan. Terus saja kita sambung beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar pada pagi Alhamdulillah. ini? Syukur. Alhamdulillah. Topik hari ini cukup menarik. Selalunya ini lebihlah kepada anak-anak muda kita ni tu berkunjung ke mana-mana ataupun mungkin lepak kafe, restoran, mencek ni dinding ada wifi free ke tidak. Jadi ini antara topik yang cuba kita ni dedahkan, memberikan pengetahuan kepada semua sebenarnya. Sebagai mukadimah kita akan teruskan saja untuk menjunjung pinggiran untuk memberikan penerangan mengenainya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Puan Hani dan Puan Serina dan para penonton Sampai Pagi pada hari ini. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Sampai Pagi Radio Televisyen Brunei kerana menjemput ke atas jemputan wawancara Sampai Pagi pada hari ini untuk memberikan peluang kepada pihak Cyber Security Brunei untuk membincangkan dan mengongsikan pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah cyber yang berlaku pada masa ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita ini sekarang berada di zaman digital di mana internet memainkan peranan yang sangat penting untuk memenuhi keperluan kita seharian. Ianya banyak memberi perubahan ketara dalam kehidupan umum dan menunjukkan bahawa kebergantungan kita ini kepada ICT adalah terlalu tinggi. Jadinya keselamatan cyber juga harus diambil kira kerana ianya bersifat dinamik dan sentiasa boleh dieksploitasi oleh orang yang pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ya. Ini adalah termasuk ancaman-ancaman jenayah cyber menggunakan Wi-Fi awam atau lebih dikenali sebagai public Wi-Fi. Siapa yang suka benda percuma kan sambil boleh melayari internet dengan percuma, kita ni juga boleh menjimatkan internet kita ni. Tapi tahukah Auda akan risiko menggunakan Wi-Fi awam mana? Terdapat beberapa ancaman dan risiko yang Auda perlu ketahui semasa menggunakan Wi-Fi awam. Di sebalik keasyikan melayari internet dengan percuma, pasti Auda tidak menyadari bahawa Auda berkemungkinan sedang diperhatikan oleh mereka yang berniat jahat untuk mengundang akses internet yang Auda gunakan. InsyaAllah, segmen kita pada pagi ini akan membincangkan bagaimana cara untuk menggunakan Wi-Fi awam dengan selamat. Jadi pasti satu kemudahan yang disukai. Bukan saja di negara Berlindor Salam, tetapi apabila berlayar ke luar negeri, mencari Wi-Fi awam untuk menghubungi mereka yang berada di negara Berlindor Salam. Pastinya. Jadi mungkin bagi mereka yang kurang mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan Wi-Fi awam ini dan juga contoh-contoh rangkaian Wi-Fi awam yang tersedia di tempat awam. Okay. Terima kasih Puan Hani. Wi-Fi awam atau public Wi-Fi adalah sambungan internet tanpa wayar yang boleh diakses oleh orang awam. Ianya juga kadang-kadang dipanggil internet hotspot juga kalau di kedai dan sebagainya. Kadang-kadang tadi boleh nampak di kedai kopi, kafe, lapangan terbang, perpustakaan, hotel, pusat membeli belah, tempat awam dan sebagainya. Bayangkan kita ni berada di tempat awam seperti kafe tengah-tengah healing ni orang minum kopi ataupun membuat keraja menggunakan internet percuma. Jadi kadang-kadang come across with this some few Wi-Fi contohnya macam free Wi-Fi, Wi-Fi for everyone, connect me dan sebagainya. Jadi jangan terlalu iski kerana kita ni boleh tertipu sekiranya kita ni tersilap memasuki rangkaian Wi-Fi palsu yang mempamerkan nama yang hampir sama dengan rangkaian yang sebenar. Membuat rangkaian palsu ini technically kurang lebih dari dalam 1 hingga ke 2 minit. Jadi sebagai contoh, jika kita ni berada di di airport ataupun lapangan terbang, nama Wi-Fi adalah lapangan terbang ABC. Okay, so berkemungkinan penjenayah cyber ni boleh menggunakan nama palsu macam lapangan terbang ABC1, ABC2 atau menukar huruf besar jadi huruf damit untuk membuat kita ni sebagai pengguna percaya akan menggunakan Wi-Fi yang sah tu. Jadi kita ni sebagai pengguna pada kebiasaannya tidak mengetahui dan menyadari sama ada sambungan Wi-Fi itu adalah asli ataupun tindak. Jadi kekeliruan ini boleh mengheret kita ni sebagai pengguna terjerumus ke dalam perangkap mereka. Dan jika ianya berlaku, berkemungkinan kita ni boleh menjadi mangsa pencurian identiti, penipuan kewangan dan sebagainya.
Jadi kalau kita ni fikir-fikirkan bukan mudah. Kalau kita ni kan menjaga keselamatan diri kita ni daripada ancaman, mana-mana ancaman jenayah cyber ni memang susah. Tapi baik cuba ingat Tuan. Dalam hal ini barangkali mungkin dapat diterangkan lebih lanjut berkenaan dengan kenapa Wi-Fi awam ini bahaya. Mesti ada yang tanya-tanya kenapanya? Kenapa ini boleh? Kenapa mesti hati-hati? Okey, kita ni sebagai pengguna harus sentiasa berwaspada dan berhati-hati apabila menggunakan Wi-Fi awam ni kerana ia selalu bukannya terdedah kepada beberapa ancaman dan risiko jenayah cyber. Berikut adalah beberapa contoh bahaya apabila menggunakan Wi-Fi awam seperti kekurangan keselamatan, serangan man-in-the-middle attack, termasuk malware, phishing dan sebagainya. Kekurangan keselamatan merujuk kepada kes yang berkaitan dengan pencurian data di mana jaringan Wi-Fi awam digunakan tidak menggunakan teknologi enkripsi seperti encryption yang kuat dan selamat. Kebanyakan Wi-Fi awam yang palsu tidak melindungi data yang dihantar melaluinya, menjadikan data tersebut mudah untuk dipintas oleh penjenayah cyber. Penjenayah cyber juga boleh menggunakan maklumat seperti alamat email, kata laluan yang Auda masukkan untuk mengakses akaun tanpa pengetahuan Auda. Paling bahaya lagi jika Auda menggunakan satu kata laluan yang sama bagi semua akses ataupun semua akaun yang lain. Jadi habis. Semua akaun boleh diakses dengan mudah. Yang kedua, serangan man-in-the-middle. Ini merujuk kepada aktiviti mencuri dan mengintip data. Penjenayah cyber menggunakan teknik ini untuk memintas ataupun orang intercept komunikasi di antara dua pihak dengan mencuri atau memanipulasi data yang dikirim dan diterima tanpa pengetahuan atau persetujuan penghantar dan penerima. Dan yang terakhir, yang ketiga, potensi untuk penyebaran malware dan phishing. Menggunakan Wi-Fi awam dapat menyediakan jalan masuk bagi penyebaran malware dan virus untuk memasuk ke peranti Auda dan melakukan aktiviti pengodaman ataupun hacking. Apabila ini berlaku, penjenayah cyber dapat mengakses penuh kepada peranti Auda termasuk akses kepada maklumat dan data awam termasuk webcam, mikrofon dan sebagainya. Ia juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan serangan phishing dengan menyamar sebagai entiti atau organisasi yang dipercayai dan menipu Auda untuk memasukkan maklumat seperti nama, alamat, kata laluan, termasuk maklumat perbankan seperti nombor kredit kad Auda dan maklumat peribadi yang lain. Dan itulah antara ancamannya. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu accessibility itu adalah satu perkara yang baik dan juga memudahkan ketani dan mungkin tempat itu boleh dipercayai. Namun ketani tidak tahu akan taktik-taktik penjenayah cyber ini. Mereka boleh sahaja menggodam Wi-Fi awam tersebut. Jadi tadi Tuan ada mengatakan mengenai risiko kepada data peribadi. Jadi mungkin Tuan boleh memberitahu mengenainya dan menerangkan lebih lagi mengenai dengan risiko kepada data peribadi jika menggunakan Wi-Fi awam ini. Ancaman dan serangan daripada penggodam berlaku menerusi Wi-Fi awam tidak selamat menyebabkan data peribadi dan mungkin semua maklumat akaun log masuk boleh diakses semasa proses transaksi. Berikut adalah beberapa contoh risiko berkaitan dengan data peribadi jika menggunakan Wi-Fi awam dengan tidak selamat. Yang pertama ialah pencurian identiti. Pencurian identiti berlaku kerana majoriti jaringan Wi-Fi awam yang percuma tidak menggunakan teknologi enkripsi yang kuat dan selamat membolehkan penjenayah cyber mengakses data dan maklumat Auda. Seterusnya, data dan maklumat berikut digunakan untuk tujuan melakukan sama ada penipuan, penyalahgunaan kewangan atau aktiviti ilegal atas nama mangsa menyebabkan kerugian kewangan. Seterusnya, penipuan kewangan. Dengan mendapatkan akses ke maklumat peribadi Auda, penjenayah cyber dapat menggunakan maklumat tersebut untuk melakukan aktiviti penipuan kewangan. Mereka boleh menggunakan maklumat seperti kredit kad Auda untuk membuat pembelian yang tidak sah atau membuka akaun-akaun palsu atas nama Auda. Dan yang terakhir, yang ketiga, akses tanpa kebenaran. Wi-Fi awam seringkali menjadi sasaran bagi penyebaran malware. Jika peranti ataupun mobile, laptop habis kita tidak selamat dan terinfeksi dengan perisian malware, penjenayah cyber dengan mudah dapat mengakses data dan maklumat Auda tanpa kebenaran. Baik, sebelum kita ke soalan seterusnya, satu soalan yang ingin
memohon penjelasan juga berkenaan dengan malware dan juga phishing ini, kerana dinyatakan apabila peranti kita ni tu terkena serangan malware ataupun phishing itu, ia boleh saja akses kepada kamera, mikrofon. Jadi ia maksudnya di sini bukan hanya kepada laptop, PC sahaja, hatta kepada telefon pintar kita ni tu. Disebabkan itu rasanya beberapa minggu lepas kita juga ada membawakan segmen ini, jangan kita ni selarah-larahnya menginstall apps ataupun software ke PC ataupun ke telefon pintar kita ni. Maklum saja kadang-kadang masa ni pun games ada diselitkan dengan ads, advert yang menyatakan okey, ini apps yang akan memudahkan akan menguruskan dan seumpamanya. Jadi apabila berfikir kembali kan, walaupun itu dikaitkan dengan teknologi artificial intelligence AI, tapi sebenarnya itu adalah risiko juga. Bagaimana saranan Tuan Pengiran? Sebagai langkah yang amalan terbaik, sebenarnya apa saja peranti-peranti yang anda gunakan apabila menggunakan internet, pastikan ianya berinstall antivirus. Itu adalah salah peranti, satu amalan terbaiklah. Jika ada serangan kepada peranti anda, at least ia boleh men-stop ataupun memblok connection ataupun request berikutlah. Namun antivirus itu harus juga dipastikan ianya adalah antivirus yang selamat dan yang sah. Betul. Itu orang perlu kita ni bijak memilih antivirus. Selalunya juga telefon pintar ni memang di auto installkan dengan antivirus yang dijamin. Baik, itu sekurang-kurangnya ada sudah jaminan keselamatan itu. Yang penting kita ni sentiasa update dan juga selalu scan, membuat saringan ke telefon pintar kita ni. Mungkin dalam hal ini peluang untuk Tuan Pengiran untuk memberikan sekali lagi saranan dan juga nasihat, dan apakah agaknya amalan terbaik yang boleh kita ni lakukan apabila menggunakan Wi-Fi ataupun Wi-Fi awam ini. Okay. Terima kasih Puan Serina. Menggunakan Wi-Fi awam memang mudah kerana ianya percuma, tapi pastikan ia benar-benar selamat. Bagaimana caranya? Berikut dikongsikan langkah-langkah dan amalan terbaik menggunakan Wi-Fi awam dengan selamat. Yang pertama, aktifkan pengesahan 2 faktor untuk keselamatan tambahan atau lebih dikenali dengan multi-factor authentication. Yang kedua, pengesahan keaslian rangkaian. Habis kita ataupun pengguna boleh bertanya kepastian sama ada Wi-Fi ini palsu ataupun indah, arah kadar itulah. Seterusnya, gunakan Virtual Private Network ataupun VPN apabila melayari menerusi Wi-Fi awam. Apabila menggunakan VPN ini, maklumat anda selamat disimpan ketika login ke rangkaian awam. VPN juga berfungsi sebagai medium tengah yang boleh membantu dan melindungi maklumat dan data anda daripada dicuri. Seboleh-bolehnya gunakan laman web HTTPS. HTTPS lebih selamat kerana HTTPS menggunakan mekanisme enkripsi ataupun encryption. Seterusnya, pasang aplikasi antivirus dan sentiasa dikemaskini peranti dan aplikasi. Perisian antivirus dapat melindungi anda ketika menggunakan Wi-Fi awam dengan mengesan perisian yang berisiko seperti virus, komputer virus, network worm, adware, spyware dan bermacam-macam lagi bermacam lagi yang berkemungkinan boleh menyerang peranti atau melalui Wi-Fi awam anda. Dan yang paling penting sekali, elakkan menggunakan Wi-Fi awam untuk akses kepada maklumat sensitif, terutama sekali membuat transaksi kewangan. Hadkan penggunaan internet tersebut untuk aktiviti alam maya yang memerlukan maklumat peribadi dan juga maklumat akses kepada perbankan anda. Menggunakan Wi-Fi ini memang mudah, sebab utama ialah kerana ianya percuma, macam seperti yang dinyatakan tadi. Tapi pastikan ia benar-benar selamat untuk mengelakkan sebarang kecurian data yang berlaku. Jadilah pengguna internet yang bijak dan selalu berwaspada tentang penggunaan Wi-Fi. Oleh itu, sentiasa berhati-hati dan berwaspada, ambil langkah-langkah keselamatan. Saya tertanya-tanya juga. Jadi maksudnya di sini, ini antara ingatan yang baik, yang paling penting tadinya, jangan menggunakan Wi-Fi awam ni apabila kita ni ingin membuat transaksi kewangan kita ni, itu penting. Mungkin yang paling selamat untuk kita gunakan dengan Wi-Fi awam ni untuk main game kali saja ataupun membuat editing di telefon pintar. Namun perkara yang memerlukan data-data yang sulit, seperti data perbankan kita ni, mungkin lebih baik menggunakan data peribadi daripada menggunakan Wi-Fi awam, dan ini adalah termasuk Wi-Fi di hotel. Betul. Mungkin kerana yang lazimnya berlayar, suka menggunakan Wi-Fi hotel untuk saving duit, tidak menggunakan data peribadi. Namun sebenarnya harus diingatkan juga akan keselamatan cyber kita ni dan data peribadi yang terdapat di peranti kita ni yang harus kita ni jaga sebaiknya supaya tidak dapat digodam dan diakses oleh penjenayah cyber ini. Jadi kita ni sudah berada di dunia digital lah ni, kita ni perlu bijak juga untuk mengawal
mengawal keadaan itu. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Pengiran, penjelasan dan topik yang cukup menarik sekali. Mudah-mudahan akan membuka mata dan hati kita ni ya untuk lebih mengenali siapa sebenarnya Wi-Fi awam ini daripada penjelasan telah dibawakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, Pengiran. Terima kasih.